Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua Ramians pada malam ni? Hari ni memang merupakan boleh dikatakan sebagai malam yang agak hangat. Sebab kita akan membawakan tajuk yang saya rasa ramai nanti tertunggu-tunggu apa jawapannya. Dan untuk makluman semua, malam ini kita akan bersiaran selama 1 jam dan anda akan bersama dengan saya, Kak Jun, dalam segmen Kak Jun Ajak Sembang. Sebenarnya dah lama tak ajak bersembang bersama-sama dengan Ramin semua. Alhamdulillah malam ni kita ditemukan dan sebenarnya pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Tuan Rami Abdul Mushid sendiri dan juga beberapa Ramians yang telah berjaya menembusi boleh dikatakan sebagai peluang untuk bersama-sama dengan Tuan Ramli pada malam ini. Dan sebenarnya apa yang kita nak bincangkan pada malam ini, rentetan daripada post, rentetan daripada perkongsian dalam page Ramli Awang Mushid Fan Club yang bertarikh 5 Julai kalau tak salah saya. Sebenarnya pada tarikh tersebut, post berkenaan lebih kepada siapa ataupun macam mana watak heroin digambarkan semasa membaca. Kerana sebenarnya kalau diikutkan ya, ada beberapa watak ataupun beberapa gambaran diberikan dalam novel-novel tersebut dan termasuklah dengan apa yang kita akan bincangkan pada malam ini iaitu satu watak panas, ya, karakter panas iaitu Ratna. Okey, Ratna memang merupakan boleh saya katakan sebagai sangat familiar, sangat serasi dengan semua Ramians, lagi-lagi adalah tim Sunan. Ya. Jadi saya percaya ramai malam ni yang bersama-sama dengan kita ingin mendapatkan jawapannya. Tetapi seperti mana yang kita beritahu, seperti mana kita maklumkan sebelum ini, sebenarnya post asal tersebut lebih kepada siapa yang kita gambarkan. Ya, gambarkan sebagai seorang heroin yang kita, masa kita baca, ya betul, macam bila kita baca kita akan menggambarkan seseorang. Macam saya sendiri sebenarnya, apabila saya membaca mana-mana novel, termasuk dengan novel Tuan Ramli Awang Mushid sendiri, saya akan gambarkan seseorang. Tak kiralah sama ada kita, seseorang tersebut yang biasa kita lihat dalam skrin ataupun layar TV, kaca TV sebagai contoh. Ataupun mungkin dari segi karakter atau kriteria yang ada pada figura tersebut, mungkin kita boleh bayangkan seseorang dekat dengan kita. Ataupun kalau macam watak-watak antagonis atau watak-watak yang jahat, kita mungkin ada bayangkan seseorang yang kita mungkin tak apa nak in dengan dia. Okey, tetapi itu sebenarnya adalah bergantung kepada imajinasi dan juga gambaran masing-masing. Ya, sebab malam ini kita tidaklah mengatakan bahawa kita nak mencari siapa betul, siapa salah. Sebab sebenarnya kita semua adalah apa yang kita gambarkan. Ya, maknanya pada malam ni apa yang kita nak bincangkan lebih kepada apa yang berlegar-legar pada Ramin selama ni. Selama ni biasanya kita duk bincang macam pada karakter Sunan, kan? Siapa hero yang selayaknya diterjemahkan atau digambarkan untuk memegang watak Sunan tersebut. So kita dah bincang pada isu-isu lepas ataupun kita dah bincang pada edisi lepas dan malam ini kita nak bincang lebih kepada heroin. Tetapi sebenarnya sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, ya, berkenaan dengan apa topik kita pada malam ini, sebenarnya adakah Ratna ni ialah fantasi yang macam mana? Adakah anda rasa ia akan kekal sebagai fantasi atau boleh diterjemahkan dalam realiti? Jadi pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Tuan Ramli Awang Mushid yang akan bukanlah kata mengupas ya, tetapi mungkin kita nak dengar daripada Tuan Badan sendiri bagaimana persepsi ataupun mungkin saya boleh katakan sebagai imajinasi beliau sendiri sebagai pereka kepada watak tersebut. Jadi tanpa boleh dikatakan memanjangkan masa, mungkin saya boleh jemput Tuan Ramli Awang Mushid untuk bersama-sama kita dalam skrin malam ni. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat bang? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau untuk makluman Ramin semua ya, pada kalau tak silap saya 28 Jun yang lepas, saya alhamdulillah direzekikan Allah ada bersama-sama dengan Tuan Ramli Awang Mushid dalam satu program yang boleh dikatakan online dengan tim Karangcraft memang. Jadi pada masa tersebut sebenarnya pun banyak Abang Ramli ada share dan kalau sesiapa yang ingin mendapatkan intipati apa yang diperkatakan ataupun apa yang diborakkan oleh kami pada hari tersebut boleh cari dalam kita punya page. Tetapi mungkin ada yang ingin mengetahui sekali lagi daripada Abang Ramli sendiri. Boleh mungkin Abang untuk sebagai permulaan ceritakan sedikit
sikit pada kami semua dalam live pada malam ini, bagaimana Abang Ramli sendiri menghadapi situasi ataupun menghadapi PKP. Sebagai seorang penulis, saya percaya adakala ada penulis yang boleh merentas merentas ke alam mana-mana hanya di tempat sendiri. Tetapi mungkin ada penulis ataupun boleh dikatakan ada satu side kita juga perlu keluar untuk mendapatkan satu ilham. Mungkin Abang Ramli boleh share dengan kami pada malam ni. Iya. Sebenarnya rasanya dalam masa 2 tahun ini adalah tempo yang mencabar bagi saya. Dari aspek psikologinya. Sebab kalau saya masih ingat pada lama dulu waktu saya buat Ryan Fantasi, saya diserang anxiety. Dan sekali lagi anxiety, sekali lagi benda tu berulang. Mungkin agak lama jadi lama terkurung apa semua kan, sebab kita harus patuh pada arahan kerajaan. Tapi sebagai fitrah manusia, macam saya perlu juga keluar daripada kepompong apa semua. Tapi oleh kerana pandemik PKPD ni, so kita banyak berkurung lah. Dan bila aspek psikologi ini berlaku, maka untuk menghabiskan sesebuah karya itu terlalu sukar. Terlalu sukar sebab ialah kita ni macam saham tau. Ada masa kita naik, ada masa kita turun, dan saya rasa ini masa saya merundum sedikit lah sebab memandangkan ini adalah bagi saya ini tempoh ujian untuk saya lah. Tapi insyaAllah sebab saya pun sedang berusaha dengan gigih untuk menyelesaikan Anding Ayangan 3. Kalau ikut secara normalnya, saya dah siap dah Anding Ayangan 3. Cuma terlalu banyak yang saya rasa tak selesai tau. Sebab kalau ikut Anding Ayangan 3 tu, dia ada 3 jalur penceritaan. Jalur penceritaan, dia ada 3 timeline di sana. So bila kita bermain dengan timeline, sebab ini final tau. Bila final ni, kita kalau boleh lah, insyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan, saya mau sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang di luar kotak pemikiran kita sebagai manusia. Sebab saya nak, bila orang baca Anding Ayangan 3 ni, orang kata, okey, kenapa boleh macam ni, dia macam banyak question mark di sana. So sebenarnya kalau dalam masa normal, benda-benda gitu tak menjadi masalah untuk saya. Cuma seperti yang saya kata tadi lah, hidup ini macam saham, ada masa naik, ada masa turun. Jadi saya anggap hidup saya sekarang ni sebagai seorang penulis dalam keadaan yang runduh. Maksudnya runduh, saya diuji idea dah. Tapi bila duduk saya mudah diserang sakit kepala. Sebab bila saya bincang dengan wife, dia kata saya punya penghayatan terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, itu yang bila terlalu tinggi penghayatan tu, ada satu tahap kita ni manusia berfikir kita tak boleh touch satu garisan tu. Tapi saya sudah melimpasi garisan itu, dan akhirnya akibat itu kembali kepada saya. Sebab ilmu seseorang manusia ni, dia ada tahap-tahapnya. Kita boleh pergi sampai berapa, tahap ke berapa. Kalau kita push juga untuk lebih tinggi, itu yang efek pada psikologi tu. Orang tengok tak sakit, tapi dia macam mana nak cakap kadang petang saya bawa kereta pusing-pusing taman, dia macam wakil rakyat, angkat tangan, jumpa Haji, saya Haji,
jumpa Ah, jiran. Dah hmm. vaksin? Dah vaksin. Tapi macam abang sendiri pun dah vaksin kan? Yang tambahan itu? Dah. Dah. Alhamdulillah. Okey. Cuma Hmm. cuma second dose belum lagi, 20 hari bulan insyaAllah. Okey. InsyaAllah, Ah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi Mhm. jadi begitulah. Saya sekali lagi Mhm. situasi pada ketika Ryan datang Mhm. balik dalam Anding Ayangan 3. Datang Saya sini. rasa setiap 10 tahun sekali saya kenal lah benda-benda macam ni. Tapi mungkin ini akibat daripada situasi semasa tu. Semasa, ya. Maksudnya sebab dulu kalau saya macam macam tak ada idea, saya ajak family, jom kita pergi Penang, jom Ya. pergi Kuantan. Jadi kita bertukar udara tu. Jom Betul. nasi kandar, jom kapal leko. So kita bertukar selera tu. Jadi sekarang ni jom keluar bilik, jom masuk bilik sebelah. Dari bilik atas ke bilik Aizudin pergi study room, lepas tu turun bawah. Jadi itulah berlegar-legar macam tu. Jadi itulah perkembangan semasa. Cuma saya mohon supaya saya didoakan lah. Doakan supaya sehat, mental, fizikal, jiwa, dan doakan saya menjadi orang yang bersyukur, orang yang bertaubat. Itu. Okay. InsyaAllah, amin. Panjang lebar sebenarnya mukadimah daripada Abang Ramli. Tetapi sebenarnya itu baru mukadimah. Mukadimah tu. Mukadimah. Cuma mukadimah yang termasuk sedikit dengan soalan pertama saya tadi juga. Tetapi sebenarnya saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Abang Ramli. Sebab sebenarnya dia pasal apa tu Jun? Dia pasal apa tu Jun? Pasal jarang jumpa orang je. Bila jarang jumpa orang inilah. Kalau selalu jumpa sebab saya secara orang tengok, orang tengok macam sombong tu. Sebab saya tak berapa banyak cakap sangat. Tapi hari ni banyak cakap sebab tak jumpa orang. Bila jumpa secara maya. Betul. Kalau tak, saya bercakap dengan gambar ni, bercakap dengan ni. Itulah. Betul. Ni kalau jumpa depan-depan. Dia kurang-kurang. Bila kita berbual macam ni, walaupun berapa minit, baru 10 minit jiwa saya rasa ringan tu. Jiwa saya rasa ringan. Oh, okey. Rupanya saya tak sakit. Oh, rupanya ini, rupanya itu, apa semua. Macam itulah. Dia lebih macam mana? Sebab itu kita tak boleh hidup sendiri tau. Kita kena hidup bermasyarakat. Bila kita hidup bermasyarakat, baru kita punya jiwa sehat. Sebab itu kita kena pilih kawan-kawan yang baik macam Ramian. InsyaAllah. InsyaAllah. Aduh, Alhamdulillah. Tapi betul lah apa yang dinyatakan oleh Abang Ramli tadi sebenarnya. Sebab setiap orang berbeza situasi dan juga kekangan. Ada orang yang bekerja menggunakan fizikal. Ada yang bekerja menggunakan pemikiran. Dan macam Abang Ramli sendiri sebagai seorang penulis, penting sangat-sangat untuk jiwa dan juga pemikiran tu berjalan seiring. Sebab kadang bila penulis kan dia kena ada emosi dia untuk meletakkan dalam sesuatu penceritaan. Jadi sangat-sangat penting kesihatan dalaman tu dijaga. Jadi kita sama-sama doakan kepada semua. Kita doakan Abang Ramli supaya akan kekal cergas untuk berkarya. Itu saya rasa, saya percaya semua Ramians yang ada dengan kita pada malam ni dan juga yang mungkin akan ada dengan kita selepas ini akan mendoakan kesejahteraan. Dan tadi pun kita dengar sebenarnya sekarang Abang Ramli dalam proses untuk menyelesaikan, tapi dah selesai sebenarnya, tapi mungkin nak review semula Anding Ayangan 3 sebab lagi-lagi kalau cerita yang ada kaitan dengan yang sebelum ni 1, 2 dan 3, jadi pentingnya untuk tengok dari segi dia punya apa kita panggil kesinambungan tu. Jadi continuity penting. Betul. Jadi itu pentingnya kalau kata dalam keadaan sekarang, insyaAllah saya percaya Abang Ramli dan juga semua Ramians berada dalam keadaan sihat-sihat sentiasa. Dan apa yang saya tahu juga adalah selain daripada macam Abang Ramli cerita tadi, biasanya kalau kata datang aura-aura nak dekat dengan writer's block tu akan bercuti. Akan bercuti sama kan. Tapi satu lagi Abang Ramli juga suka menonton filem. Akan pergi tengok wayang. Kan untuk ada wayang. Tapi sekarang ni bang, Netflix pun dah ada.
Semuanya dalam Betul, rumah. betul. Hmm. Tapi kalau ke pawagam, Ya. dia ada pergerakan jarak tuh. Ah, jadi Ah. maksudnya bila ada pergerakan jarak, kita rasa kita punya, memanglah kalau di rumah tu memang mudah, tapi Iya. kurang-kurang kita ada pergerakan jarak. Kita keluar dari rumah, kita pergi ke sekian-sekian shopping kompleks, kita Hmm. ada apa namanya ni popcorn, Ya. kita beratur beli tiket. Feeling. Jadi itu dipanggil aktiviti tau. Bila aktiviti, kalau di Betul. rumah kita rasa selesa tau. Tapi Betul. sebenarnya pun dalam situasi sekarang pun okey. Hmm. Iya. Okey. Cuma itulah, saya kalau di rumah saya macam sayang tu nak tinggalkan komputer untuk menulis. So Betul. saya milih untuk menulis. Sebab itu kalau Hmm. saya nak kerja semua sebelum pagi. Sebelum Hmm. pagi. Kemudian kalau saya nak menonton, mungkin petang selepas saya nap sekejap, saya Ah. nontonlah. Malam selalunya saya paling tidak pun tengok berita je. Berita ni tak Ah. boleh tinggal. Sebab saya nak tahu situasi semasa. Yang Mhm. lain tengok, bergantung. Hmm. Bergantung pada program. Kalau yang rancangan yang Hmm. saya suka tu macam Spider-Man, Ah. Homecoming, apa lagi, Dracula Untold, 2-3 kali pun tak apa tengok. Itu yang macam, tapi sekarang bila dah ada Netflix apa semua kan, Hmm. memang mudah. Tapi itulah banyak Hmm. Korea lah. Banyak drama Korea apa semua. Lin Yalah. sukalah tu drama Korea, Dayang sukalah drama Korea. Betul, Ah, betul. Sebab itu dah kata dia bergantung kepada apa yang kita lihat. Sebab yelah macam kadang-kadang apabila kita lihat wayang atau tak kira lah sama ada dalam negara atau luar negara, dia mendatangkan ilham dan juga cetusan. Jadi ya. sebenarnya abang untuk apa bila abang sebut benda tu berbalik juga kepada apa yang kita bincang pada malam ni bang. Hmm. Sebab sebenarnya macam mana kita dapat boleh dikatakan sebagai rasa eager untuk mengadakan live pada malam ini, rentetan daripada post yang pernah kita post dalam page kita yang bertajuk berkenaan dengan hero pilihan, heroin pilihan dalam Oh, novel-novel Ramli Awang Mursyid. Dan sebenarnya dalam post yang asal dia bukannya boleh dikatakan sebagai bertumpu kepada satu watak yang kita nak bincangkan pada malam ni, tetapi sebenarnya hmm. dalam pelbagai novel. Sebab abang sendiri banyak novel-novel yang mengaitkan perempuan sebagai heroin, memang boleh dikatakan kesemuanya ada begitu. Dan mengikut boleh dikatakan sebagai, ini saya nak tanya abang jugalah ya, sebab saya percaya ramai orang nak tanya berkenaan dengan perkara ni. Semasa abang menulis sesebuah karya, ya, tak kira lah Hmm. sama ada dalam Sunan punya legacy ataupun mungkin yang lain-lain. Sebenarnya dalam membentuk sesebuah karakter, adakah abang membayangkan sesiapa sebagai karakter atau abang mencipta dulu karakter-karakter tersebut? Dan mereka ataupun boleh, sebab macam saya sendiri sebagai seorang pembaca, macam saya share tadi sebenarnya, apabila saya membaca sesebuah karya, saya akan cuba membayangkan ataupun kita panggil sebagai menggambarkan karakter tu dengan seseorang. Tapi kalau macam karakter yang saya rasa macam saya suka atau dekat dengan saya akan memilih karakter yang bagi saya contohlah artis-artis yang saya suka ataupun mungkin orang Hmm. terdekat dengan saya yang saya suka. Tetapi kalau mungkin ada watak-watak yang macam jahat atau antagonis, saya akan bayangkan mungkin karakter yang saya tak suka. Macam tu. Sebab biasa kita akan ada bila kita membentukkan atau membayangkan tu, dia akan rasa lebih sampai sebab dia nak menghayati kan. Jadi sebagai seorang Hmm. penulis, semasa abang menulis tu, adakah abang ada menggambarkan mana-mana individu atau dia macam abang bina karakter dulu ke atau macam mana bang? Boleh share dengan kami. Hmm. Iya. Mhm. Ada setengah yang saya build karakter Mhm. berdasarkan seseorang artis. Mhm. Contohnya Sunan Sunan tahu berapa ya? Bagaikan Putri? Itu tahun Uh, 2000. Saya dalam 2000 something, 2000 atas daripada 2001 kalau tak silap saya. itu 2001. Mhm. Waktu itu Mhm. pujaan hero Melaya waktu itu adalah M. Nasir. Sebab saya Ya. nampak dia punya berbusana Melayu Mhm. dengan gelengan tangan berpencak itu. Wah, saya kata hebat. Ah. Memang cun lah, gila lah manusia ni, saya kata. Macam
Inilah saya letak, tapi tak semestinya dia. Tidak, cuma pembayangan itu saja. Maksudnya okey, saya ada kiblat, okey. Karakter dia macam ini, janggutnya macam ini, rambutnya macam ini, sekian. Yang masalah sekarang ni adalah watak heroin. Watak heroin ni saya jarang membayangkan mana-mana artis. Cuma kadang-kadang bila orang bertanya, saya main hantam kromo saja sebenarnya. Jadi rupa-rupanya itu yang dipetik untuk dijadikan hujah. Tapi macam manapun untuk Maharani, saya terfikir Ida Narina dulu. Ida Narina dengan lirik mata dia yang tajam tu, dia memang sesuai dengan watak antagonis. Ini Ratna saya tak ingat. Ratna rasanya saya tak ingat lah. Macam mana saya rujuk? Macam mana kulit Ratna? Saya tak berapa ingat lagi. Tapi saya tahu Ratna ini adalah bukan tahu, sebenarnya saya memang build the character. Dia memang jahat sebenarnya. Dia bukan jahat. Dia dari kecil diasuh oleh Maharani. So dia diajar untuk membunuh apa semua dan build the empire punya Pulau Andaman punya kerajaan. Dan kalau kita melihat Pulau Andaman itu sekarang di antara kedudukan antara Siam, Thailand, tanah Melayu mengunjur ke atas sebelah Kedah yang itu. Kemudian mengunjur di ujung Aceh. Jadi di tengah-tengah itu lautan, dan di sanalah saya wujudkan kerajaan Pulau Utara, dan di atas Pulau Utara itu adalah, kalau tak silap saya, Nepal. Nepal. Lepas tu di sebelah sini Siam, sebelah sini adalah sebelah benua India. Pakistan. Jadi pengadunan wajah Ratna ini lebih kepada Siam. Lebih kepada Siam. Tetapi dia lebih kepada Nusantara tau. Macam mana nak gambarkan tu? Dia sebab percakupan macam rumpun Melayu apa semua kan. Selagi negara-negara tu boleh berbahasa Melayu, itu kita panggil Nusantara. Betul. Nusantara. So Ratna ini adalah Nusantara. Bayangkan sajalah sebelah campuran sebelah Melayu, campuran sebelah Siam apa semua kan. Sebelah Indonesia. Jadi begitulah pengadunan wajah kepada Ratna ini. Cuma saya tidak merujuk kepada mana-mana artis, sebab saya tak tahu nak rujuk siapa waktu itu. Tapi kalau dilihat pelakon-pelakon baru sekarang ni, memang ada, cuma saya tak boleh sebut. Nanti jadi isu nanti. Betul. Nak isu. Sebab apa yang kita bincangkan ini cuma gambar hiasan. Kita bukan cakap pasal filem atau drama, tak. Kita cakap gambar hiasan. Tapi the character is Ratna is dia ni memang garang, tangkas, berpencak, bersilat lah. Bersilat dan maksudnya, juga beraksi. Maksudnya bukan wanita yang sembarangan. Tapi dengan wajah dia tu, dia boleh menggoda Saifuddin. Ingat tak pertemuan pertama pada Bagaikan Putri? Dia boleh menggoda Saifuddin tu, Sunan. Betul. Dia boleh menggoda, dan Saifuddin biasa lelaki kan, bila jumpa perempuan lawa, dia akan tergoda sedikit. Apa tu?
Dia jadi rindu-rinduan dan dia sebenarnya kan macam orang kata Rindu. ada konflik juga kan masa tu. Ah, Ha. iya ya, saya menyentuh tentang pertemuan pertama nih. Pertemuan Hmm. pertama tuh yang diangkat pakai kain kemban tu kan, cih. Hmm. Bang, malam ni Di kita pun pantai. ada pembaca-pembaca baru tau. Jadi kita jangan bagi Oh, spoiler banyak sangat. Dia kena dapatkan buku baru dia akan tahu. oh iya Babak ke? yang abang nyatakan tadi tu. Okey, 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 okey. Okey. Jadi sebenarnya kalau diikutkan macam yang nyatakan oleh Abang Ramli tadi, kadang-kadang dalam satu karakter yang dibina bukan menggambarkan dari segi wajah terlebih dahulu. Kadang-kadang kita meletakkan karakter dahulu, sifat nilai dia, barulah akan diterjemahkan kepada seseorang. Akan tetapi macam tadi dinyatakan, mungkin dari segi memilih seseorang atau individu tu mungkin menepati setengah individu yang boleh dikatakan Hmm. contohnya artis atau figura yang terkenal. Tetapi tidaklah semestinya orang itu adalah orang yang tepat untuk Ya. menggambarkan pada karakter tersebut. Okey, jadi Betul, betul. Abang Ramli, malam ni kita sebenarnya selain daripada kita berborak dan bercakap berkenaan dengan tajuk yang dinyatakan yang boleh dikatakan panas jugalah, saya boleh katakan kami daripada tim Ambassador pun banyak juga bincang pasal benda ni. Okey, Hmm. jadi apa satu mesej daripada Mas Hanis Muhammad. Aduh, kena repeat balik novel ni dari awal. Betul. Babak tu bayangkan Abang Ramli sebut pertemuan antara Saifuddin dan juga Ratna. Sebab saya pada masa tu saya menyatakan konflik sebab masa tu Saifuddin ada orang yang penuh ilmu agamanya. Jadi apabila masuk seorang wanita yang bukan ialah boleh katakan menjaga ikhtilat. Jadi dia jadi macam serba Hmm. salah. Betul ke apa perasaan yang dialami sekarang? Macam pada saya lah. Okey, berbalik pada malam ni kita juga ada beberapa orang Ramyans yang bertuah. Alhamdulillah mereka dapat boleh dikatakan slot bersama dengan Abang Ramli malam ni. Mereka ada soalan yang nak ditujukan terus kepada Abang Ramli sendiri. Mungkin boleh dikatakan saya panggil yang pertama dahulu iaitu Cik Hayati Abu Hassan. Tengok tiba-tiba kan Abang Ramli pakai perfume. Ini Saifuddin Jalis. Wow, Saifuddin Jalis. Hai Hayati. Okey. Ya, Jadi Assalamualaikum. Abang Ramli, nanti Cik Hayati akan tanyakan soalan kepada abang. Mungkin saya serahkan Boleh, pada boleh. Cik Hayati. Silakan. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Ramli Awal Mursyid. Wassalam, Teh. Okay. Alhamdulillah, saya sebenarnya seorang penulis kecil. Dan di zaman remaja saya juga membesar dengan karya daripada Tuan Ramli Awal Mursyid lah. Alhamdulillah, anak sulung saya pun saya namakan Mikael. Sempena satu okey. novel tulisan Tuan lah. Okey, soalan saya. Dari mana Tuan mendapat inspirasi untuk hasilkan karya thriller yang kadangnya tak tercapai di akal lah pada saya. Untuk idea penulisan tulisan Tuan lah. Contohnya karya Sunan lah yang pada saya sangat luar biasa lah garapannya tu. Dia daripada mana dapat inspirasi untuk menulis? Okey. Dia punya formula senang aja. Kita kena meletakkan Allah di atas. So kita sebagai hamba meminta. Itu proses biasa tu. Proses antara hamba dengan Tuhan. So saya minta dengan Tuhan, dengan Allah, minta sekian-sekian punya cerita. Minta cerita yang boleh menambat hati pembaca, yang boleh melahirkan rasa cinta, rasa insaf, rasa kasih sayang, rasa ukhuwah, segala-gala ramuan itu saya minta pada Allah. Jadi itu dari segi fitrah. Dari segi fitrah. Tetapi kalau kembali kepada antara manusia dengan manusia adalah dari segi pengalaman. Maksudnya dulu saya menulis skrip drama radio. So pemikiran saya adalah pemikiran skrip. Bila pemikiran skrip, skrip ni kita macam mana macam kita masa kita yang terhad tau. So kita kena ada macam talking point yang boleh kata orang to be continue. Maksudnya dari satu scene ke satu scene. Kalau dalam novel dari satu chapter ke satu chapter. Okey, itu formula pertama. Formula kedua adalah macam mana saya bermula dengan biasa-biasa saja. Tapi oleh kerana bila saya masuk dalam dunia wartawan, saya tengok kita punya berita ni banyak twist tau.
Lebih-lebih lagi dulu waktu saya zaman-zaman saya wartawan, pergolakan politik, dia banyak twist. Tiba-tiba sokong ini, tiba-tiba sokong ini. Saya kata ini bagus nih buat jadikan plot macam itu kan. Jadi sana saya belajar. Kemudian saya baru dapat saya masuk universiti, saya ambil minor dalam psikologi. Bila saya ambil psikologi, lebih cenderung kepada mengkaji tingkah laku manusia. Jadi dalam kajian tersebut menyatakan bahawa manusia ini dia tak tahan dengan question mark, tanda soal. Jadi apa yang saya lakukan, saya ambil teori itu dan saya wujudkan satu teori, saya panggil teori question mark. Maksudnya dicampur dengan konsep kewartawanan, why, how, when, where, itu semua saya gabung. Kemudian saya terapkan dalam bidang penulisan. Sebab itu bila tengok saya punya gaya penulisan adalah macam mana saya letak cliffhanger. Cliffhanger maksudnya dalam satu chapter tu saya tak habiskan, saya gantung. The next chapter saya tak sambung. Tapi chapter-chapter berikutnya ada jawapan-jawapannya. Dan saya akan pastikan if you skip the chapter, you lose everything. Maksudnya kalau engkau langkau pembacaan, kau akan hilang ritma pembacaan itu. Kau tak tahu di mana A, di mana C, di mana D. Jadi formula itu nampaknya berjaya. Bila berjaya, saya sebenarnya bukan memaksa orang membaca buku saya A to Z. Tidak. Saya tidak memaksa. Tapi saya memujuk supaya orang membaca A to Z. Jadi it's happen, itu berlaku dari segi psikologinya. Alhamdulillah Allah bagi saya kejayaan dapat menarik hati para pembaca melalui teori-teori seperti itu. Sebab itu bila saya menulis untuk satu chapter itu, saya banyak sangat teknik tu. Kadang-kala macam sekarang ni Andi Ngayangan, saya terlalu banyak teknik. Saya takut, saya risau pembaca tak terangkat. Maksudnya, bolehkah pembaca bawa pemikiran aku ni? Tapi ramai pembaca yang sudah follow saya sejak awal tahun 2000, akhir 90-an. So mereka tahu macam mana cara saya berfikir dan saya insyaAllah mereka golongan pembaca ini bukan manusia kecalangan, bukan manusia yang selekeh, tidak. Mereka juga barangkali lebih tinggi ilmu daripada saya. Jadi saya menghormati itu. Jadi apa yang saya lakukan adalah membujuk pembaca supaya sama-sama menikmati teori saya ini. Tapi alhamdulillah ramai yang boleh bawa dengan gaya penulisan saya. Saya masih ingat lagi waktu saya keluar dengan formula baru iaitu Rahsia Perindu. Ramai orang marah saya. Kenapa buat macam ini? Pening ke kepala apa semua? Saya kata editor pun tegur saya juga. Kenapa? Kenapa saya buat macam ini? Buat manusia keliru. Saya kata, kita sudah biasa dengan A to Z. Apa kata saya try the formula baru macam apa ni, dia macam psikologi punya psikologi. Tapi waktu itu hampir 100% pembaca kritik menghentam saya. Tapi cuma saya kata dengan orang, saya kata percayalah, satu hari nanti cara-cara teori seperti ini akan boleh diterima oleh pembaca. Ya. Tuan, sebenarnya untuk novel Perindu, apa tadi? Maaf. Rahsia Perindu. Rahsia Perindu. Sewaktu saya belajar di kolej dulu, saya ambil satu subjek psikologi lah.
Kemudian pada waktu tu saya baca novel Rasa Perindu dan alhamdulillah sejujurnya untuk subjek tu saya dapat A untuk subjek tu sebab soalan yang keluar tu tentang sakit skizofrenia dan 9 ciri penyakit tu saya boleh senaraikan dalam kertas periksa hanya dengan baca novel Rasa Perindu. Alhamdulillah. Pada saya sangat bagus novel tu. Ya, merhaba. Tapi itulah sakit jiwa lah nak buat macam tu dengan saya menghadapi tekanan-tekanan daripada persekitaran. Tapi saya teruskan juga. Buku tu tak laku. Tapi lama-lama orang cari. Bagi mereka yang yang ambil psikologi di universiti, diorang cari benda tu. Jadi alhamdulillah lah sekurang-kurangnya saya boleh menyebarkan ilmu itu, memudahkan orang, dan saya wujudkan lagi. Sebenarnya Rasa Perindu adalah yang kedua tau. Yang pertama adalah mandatory. Mandatory is psikologi yang agak gila sikit. Bukan sikit lah, gila banyak lah. Rasa Perindu, apa lagi Satu lagi. Jun apa Jun? Satu lagi. Psikologi. Psikologi. Yang terbaru Rasa Carlos. Perindu, mandatory. Carlos baru ada satu lagi. Lupa lah. Saya pun gila dah. Tahu bang, yang tu saya rasa menarik kalau kita buat tajuk baru nanti tu. Kita discuss pasal yang berkaitan dengan psikologi. Boleh? Boleh, insyaAllah. Alright. Okay, terima kasih Cik Yati atas soalan. Jadi saya beri peluang pada masa ni untuk ambil gambar dahulu dengan Abang Ramli mungkin. Bukan senang kan nak dapat satu frame dengan Abang Ramli malam ni. Silakan. Ambil gambar Buat gaya sikit. Gitu. Okay. Sekali lagi. Okay. Terima kasih Tuan. Terima kasih Cik Hayati. Okey, alhamdulillah. Itulah dia tadi Cik Hayati bersama-sama kita, antara yang boleh dikatakan Ramians yang bertuah dapat bersama-sama dengan Abang Ramli pada malam ni, bertanyakan terus pada soalan. Tu ada Hawa Wazira cakap Fiction 302. Ya, Fiction 302. Ya. Tengok, kita punya loss malam ni. Terima kasih Hawa, terima kasih banyak-banyak sebab bagi jawapan. Okey, alhamdulillah. Okey, selain daripada Ramians yang bertuah pada malam ni yang dapat bercakap dengan Abang Ramli sendiri, kita juga boleh kalau sesiapa Ramians yang nak komen dekat bawah-bawah tu, tak ada masalah. Ratna sangat special daripada Frida Insyira Patricia, terima kasih. Boleh komen dekat situ atau kalau kata ada soalan yang mungkin sempat kita ajukan pada malam ni dengan Abang Ramli, sebab saya percaya ramai sangat rindu dengan Abang Ramli kan, dah lama tak bercakap. Nanti lepas ni kita buat live lagi Okey, ada soalan saya mungkin boleh ambil sekejap daripada Nikhairas, betul ke Nikhairas Nisa? Possible ke novel ni difilmkan? Sebab masih tak boleh nak dibayangkan. Novel mana tu sebenarnya? Kalau kata novel yang melibatkan, contohlah kalau saya faham malam ni kita bercakap tentang Ratna. Ratna mestilah berkait dengan legasi Sunan. Pada Abang Ramli sendiri, adakah ada possibility atau kemungkinan trilogi ataupun tetralogi Sunan ni difilmkan atau didramakan pada pandangan abang? Dia drama tak maulah. Drama nanti jadi macam kalau filem pun tergantung jugalah. Tergantung. Tapi saya lebih memikirkan animasi. Animasi yang bukan macam Open Event tau. Dia animasi yang macam Beowulf. Beowulf. Contohnya dulu pun kita pernah bincang, saya rasa projek ni tak jadi, kita pernah bincang untuk memelemkan Bagaikan Puteri. Tapi saya rasa benda tu tak jadi sebab bila kita tengok bajet dia dah baru buka mulut dia, kita cek semua apa semua 20 juta. Betul. Dia punya kos. Persoalannya berbaloi ke tak? Balik pokok tak? Balik modal tak? Jadi kita tak tahu ke depan, tapi kalau sebegitu mahal, kalau ada pulangan yang okey, bolehlah. Kalau macam sekarang macam filem Korea sampai ke Oscar gitu kan, bolehlah, boleh. Tapi kalau macam
kalau macam untuk sekarang ini, untuk pasaran Malaysia semata-mata, untuk 20 juta, itu baru kita bincang tentang bajet tau, bajet berdasarkan skrip, berdasarkan buku, belum lagi Satu skrip, buku. belum lagi dengan kapal dia, belum lagi dengan pelakon CGI. dia, Yes. CGI dia lagi. Wah, Ah, berapa puluh juta tu. betul, Katakanlah betul. 20 juta. Katakanlah 20 juta, katakanlah 20 juta. Saya boleh ambil setiap 2 juta, 2 juta, 2 juta tu untuk buat Carlos, buat apa lagi? Maksudnya buku-buku lain. Betul. Ah, Cerita yang mungkin nanti realiti. nanti kalau saya buat sunat, ini saya cakap sekarang tau. Boleh. Kalau saya buat sunan ke filem, nanti pelakon tak ngam lagi. Bila pelakon tak ngam, tapi kalau untuk macam animasi macam Beowulf tu, kemungkinan besar ya. Tapi itu bajet besar. Ya, Pasal betul. saya tanya dengan Aizuddin pun, dia kata kurang-kurang lebih 20 juta apa semua kan. So nanti dululah time-time kita buat yang lain dululah, insyaAllah lah. Maksudnya Kasyaf Ain ke kita buat dulu, apa lagi yang murah-murah dulu. Camelia Gabriel ke apakah semualah. Sebab saya yang percaya bajet besar. betul. Sebab kalau macam cerita yang berkaitan dengan, boleh saya katakan sebagai yang berkait dengan realiti yang kita boleh ambil macam sekarang, tak ada masalah. Contoh macam saya sendiri, saya sangat suka novel Abang Adam. Sangat-sangat suka. Dan seingat saya dia ada macam orang kata apabila kan Amerika dia suka buat cerita yang macam melindungi White House, melindungi Pentagon dan juga dia punya POTUS, President of United States lah. Jadi dia suka cerita buat cerita macam tu. Jadi bila saya baca dan Adam tu tak silap saya tahun 2000 ke 2001, which is saya ingat lagi yang Abang pernah cerita kan, sebab itu cerita tu dibikin sebenarnya sebelum ataupun semasa yang berlakunya 9/11 sebenarnya. Jadi apabila kita tengok kita baca novel tu, so kita boleh gambarkan, dan saya percaya novel abang sebenarnya pada masa tersebut idea tu dah taraf Hollywood. Dah taraf Hollywood. Yang mana kalau diterjemahkan, difilmkan, insya-Allah akan sangat berbaloi. Tetapi sebab Sunan ni dia macam terlalu banyak fasa. Jadi adakah pembaca kita bersedia kalau divisualkan seperti itu? Sebab orang kata yalah macam abang sendiri penulis dan juga nak menerbitkan benda tu, saya percaya kos adalah satu benda yang ataupun isu yang besar. Tetapi untuk pembaca sendiri, adakah anda bersedia? Kalau kata sekarang kita malam ni kita bercakap tentang heroin pilihan untuk jadi Ratna, tetapi adakah kita bersedia kalau sekiranya karakter-karakter tersebut diterjemahkan, tak kiralah secara realiti, animasi ataupun macam mana. Okey, bang, kita akan bersama dengan Ramian Sebetuah yang kedua. Beliau adalah Ida Ayuni dan beliau akan bertanyakan soalan kepada abang. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan soalan anda. Alhamdulillah bertahun rasanya tak dapat jumpa sekali je lah dulu dengan Tuan Ram. Tapi tak dapat bercakap sebab aku ramai untuk minta tanda tangan buku. Ini kira kali kedua lah. Zaman-zaman bukan pandemik lah. Ya, macam ni Tuan Ram. Dekat mana ni? Saya di Melaka, dekat rumah. Oh, yalah, Melaka untung lah tak PKPD datang lagi. Alhamdulillah. Tapi makin meningkat je lah. Itulah. Risau lah. Tak menurun. Ya, kita doa sama-sama. Amin ya Allah. Macam ni, berkaitan dengan dengan legasi Sunan. Saya nak tanya ciri Ratna pun tadi memang Tuan dah terang, memang jelas lah macam mana dibayangkan Ratna tu, dan kita pun memang menunggu-nunggu bagai persaingan daripada 5 hari bulan hari tu. Semua kelaskan artis mana, artis tu, artis ni. Tapi walau bagaimanapun saya nak dengar daripada mulut sendiri, mulut Tuan Ram sendiri. Satu atau dua nama artis ataupun nama seseorang yang menjadi ikon mewakili Ratna. Sebab
dia akan jadi satu pandangan pada setiap pembaca, dan agak menyeronokkanlah juga bila kita baca lagi untuk kali ke seterusnya lah. Dia dia agak benda ni saya agak keberatan sebenarnya, sebab saya rasa kalau saya sebut satu nama mesti akan mewujudkan satu spekulasi lagi. Saya rasa begini, lebih baik para pembaca mengimajinasikan Ratna itu bagaimana, macam mana. Tapi kalau nak gambaran pun, tengoklah gambaran Queens of Lankasuka. Queens of Lankasuka, tengok muka-muka muka-muka apa ni putri lebih kurang gitulah, muka-muka Siam sikit. Ya, yalah. Semestinya tinggi lampai. Macam itulah kan. Sila apa semua. Sebab tak boleh. Sebenarnya kalau nak sebut satu nama, ada satu nama tu. Cuma saya tak berani nak sebut sebab benda ni akan panjang lagi sebenarnya. Ada satu nama yang memang ngam lah di mata sekarang lah, ngam di mata saya lah. Tapi kulitnya tu perlu digelapkan lagi sikit. Dia taklah cerah, sekarang dia cerah. Tapi boleh pelakon macam dulu Zuharipin pun untuk pembiru pun dia berjemur untuk bagi gelap dia punya badan apa semua. Cuma betul. Nama tu saya tak berani nak sebut. Nanti perang pandemik nanti. Betul. Memang seronok tengok masing-masing menegakkan artis masing-masing lah. Jadi begini, untuk lebih adil, saya rasa setiap pembaca itu dianugerahkan Allah satu daya imajinasi yang sangat tinggi. Mungkin sebab saya sendiri pun kalau baca buku orang, saya membayangkan sekian. Jadi adalah lebih adil kalau saya pulangkan balik pada pembaca, macam mana Ratna pilihan hati anda? Apakah anda membayangkan sekian, sepolan, apa semua? Itu terserah. Yang penting anda happy dengan pilihan anda sendiri. Sebab kalau saya sebut satu nama, nanti jadi kiblat. Bila jadi kiblat nanti ya, betul. Nanti jadi ada kalau yang suka artis tu sukalah, tapi kalau yang tak suka tak ngam lah apa semua kan. Jadi lebih baik saya pulangkan pada anda yang untuk berimajinasi, sebab saya percaya anda mempunyai imajinasi yang jauh lebih hebat daripada yang anda bayangkan. Itu. Ya, betul. Okey. Dah banyak nak tanya tapi dah tak ingat apa nak tanya dengan Tuan Ramli. Okey, tak apa. Terlalu excited. Alhamdulillah, malam ni berkesempatan satu frame dengan Abang Ramli. Tak apa, nanti kita kalau kata ada soalan lain yang mungkin luar daripada tajuk kita pada malam ni, kita kumpul, nanti kita mungkin boleh buat sesi baru. Macam tadi boleh. Masa sesi soalan daripada Cik Ayati tadi cakap pasal psikologi, elemen psikologi dalam pembentukan karakter. So lepas ni kita mungkin boleh bincang juga macam-macam kan? Okay. Ya, betul. So sekarang saya berikan peluang pada Puan Ida mungkin nak bergambar bersama dengan Abang Ramli. Silakan. Baik, boleh. Terima kasih. Okey. Saya screenshot je. Screenshot je. Tuan, saya doakan Tuan sihat, Tuan dapat kekalkan momentum untuk Anding Ayangan 3 ni. Saya dah tunggu, saya rasa dah lebih setahun Alhamdulillah. Ya, belum setahun lagi, tapi ada tinggal dalam sekejap dalam 20 bab lagi lah. Dia kalau ikut hukum penulisan saya dah habis dah. Betul. Biasa dah ada. Tapi dah habis dah sebab sudah masuk dalam chapter 46. Tapi benda tu tak selesai lagi. Tak selesai sebab dia punya timeline kan. Timeline dia ada 3 timeline dalam cerita tu. So itu yang saya kena selaraskan supaya continuity dia tu tak lari banyak tu. Ya, betul.
Betul-betul. Terima kasihlah. Saya harap kami Terima kasih, menanti ni Ida. sebagai peminat. Alhamdulillah. Baik, baca. terima kasih. Okey, Sama-sama. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih banyak Puan Ida atas persoalan dan juga boleh saya katakan doa. Saya pun tersentuh hati dengan doa tersebut. So pada kita, pada kami sebagai peminat, pembaca, memang kami harapkan sesuatu yang buah tangan daripada penulis kesayangan kita, ya, penulis kesayangan kami. Tetapi kami juga faham dalam keadaan kekangan sekarang, masing-masing mempunyai, boleh dikatakan sebagai bahagian masing-masing. So kita sama-sama doakan masing-masing, semoga Tuan Ramli akan sentiasa dikurniakan Allah dengan kecerdasan akal, kecerdasan fikiran dan juga minda. Amin, ya Dan Allah. kalau kata keluar satu nukilan nanti karya ni memang akan mengubat kerinduan kita yang kita takkan ada, oh okey ni dah perfect dah. Dia bukan perfect yang macam orang kata takkan ada apa-apa. Tetapi maknanya boleh satu mengubat kerinduan kita dan kedua adalah memuaskan hati kita. Sebab kalau sesuatu karya dibuat secara dibikin secara tergesa-gesa pun tak cantik juga kan. Sebagai penulis pun mungkin rasa tak best juga. Alright. Dila Zara kata kami tak bergaduh antara pembaca, kami bergurau senda katanya. Okey, tetapi sebenarnya saya boleh katakan terima kasih kepada semua Ramians. Terima kasih kepada semua Ramians kerana anda apabila membincangkan atau menimbulkan perkara-perkara sebegini, dia sebenarnya membawa satu sudut pandang yang berbeza. Macam Abang Ramli kata tadi, beliau ada seorang yang ataupun beberapa orang yang dibayangkan, tetapi mungkin pada kita sebagai pembaca, kita membayangkan mungkin karakter ataupun individu yang selain daripada tu. Kan? Jadi, berkait dengan malam ini, kita sama-sama melihat calon-calon pilihan anda yang kita dah tengok daripada comments, daripada feedback ataupun maklum balas daripada anda semua dalam post yang boleh dikatakan panas baru-baru ni. Sebenarnya dalam 2-3 post, saya pun lupa. So ini adalah calon-calonnya. So Roviti. Abang rindu kan? Roviti. Teringat waktu RTM dulu. Wow. Siapa ni? Kita boleh sebut nama calon je bang. Calon je. Tak boleh sebut nama. Hiasan bagi Ratna Ratu Sulaman. Sebenarnya dalam video tadi ataupun VT tadi ada beberapa mungkin boleh katakan sebagai karakter ataupun beberapa individu yang mungkin dah kenal yang boleh menepati Ratna tersebut. Tetapi saya pernah baca dalam komen-komen dalam post sebelum-sebelum ni, rupanya kita sebagai Ramians sangat banyak perbezaan sudut pandang. Maksud saya adalah kita bersatu atas satu karakter ataupun satu Ratna ni, seorang Ratna ni macam mana. Tetapi rupanya saya ingatkan selama ni kita pandang dari segi rupa. Macam mana nak terjemahkan Ratna dari segi rupa? Ramai juga yang terjemahkan Ratna dari segi karakter. Ada juga yang menterjemahkan Ratna, saya ingat dikata macam cara bercakap. Ratna tu cara bercakapnya macam mana? Jadi ada bunyi-bunyi macam, saya ingat kalau tak salah saya dalam komen tu dia kata ada bunyi macam Indonesia sedikit. Tapi tidaklah kata macam Indonesia sebab macam Abang Ramli katakan tadi, Ratna digambarkan apa-apa pun wataknya adalah dari Nusantara. Ya, jadi mungkin butir-butir disebutkan dia ataupun cara bercakapnya, seorang pejuang ataupun seorang karakter wanita yang ada elemen pejuangnya. Jadi bukanlah bercakap ayu-ayu, lembut-lembut, dalam keayuannya ada ketegasannya. Kan? Jadi itu antaranya. Jadi
saya menghormati ataupun saya boleh katakan sebagai kami tim ambassador ataupun yalah macam saya percaya Abang Ramli pun sendiri bersetuju dengan kenyataan ini. Kami menghormati setiap pandangan dan kami amat berterima kasih sebenarnya. Sebab apabila pandangan-pandangan sebegini digabungkan, itulah sebenarnya yang menguatkan bahawa sebenarnya kita sendiri, atas kita sendiri macam mana seseorang ataupun satu karakter tu diimajinasikan dan juga digambarkan. Begitulah. Okey, so abang, kita mungkin menerima yang ketiga. So malam ni alhamdulillah Ramian ada yang